Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kita sudah masuk dalam kitab Al-Janaiz, bab yang membincangkan tentang pengurusan jenazah. Alhamdulillah, bila mati seorang manusia, maka yang pertama sekali kita kena uruskan jenazah dia, iaitu mandikan dia. Yang kedua, kafan. Yang ketiga, salat. Di sambungnya kita ni al-faslur rabi' as-salatu 'alal mayyit. Fasal yang keempat, mensolatkan salat ke atas jenazah, atas mayat. Mayat ke jenazah ke dua-dua tu sama ya. Bagaimana tajuk perbincangan kita pada kali ini? Salat jenazah, cara-cara, syarat dan rukunnya, serta bacaan dan kaifiatnya, insyaallah. As-salatu 'alal mayyitil muslim, solat ke atas mayat orang Islam selain dari orang yang mati syahid. Jadi orang mati syahid ini tidak disolat dan tidak dikafankan, tidak dimandikan. Solat dak, mandi pun dak. Kita tanam dia dengan darah-darah dia, dengan baju yang dia syahid itu. Solat ke atas mayat ini min khasa'is hadhil ummah, termasuk dari keistimewaan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tanda solat jenazah ini salah satu daripada ciri keistimewaan kita. Wahiya fardu kifayatin bil ijma', dan hukumnya adalah fardu kifayah dengan ijma' para ulama. Apa makna fardu kifayah? Fardu wajib ke atas sebahagiannya saja. Wal aslu fi masyru'iyatiha, asal pensyariatannya, maksud dianya dalil asal pensyariatan salat jenazah ni ambil di mana? Hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najashi fil yaumil ladzi mata fihi fa kharaja ila al musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada orang ramai mengenai kematian Raja Najashi. Tulis Raja Najashi ini dia mati bila? Iaitulah pada bulan Rajab, ada nota di bawah tu. Pada bulan Rajab tahun yang ke-9 Hijrah. Mana mutaakhir dah dia. Mengikut riwayat ahli siyar, ulama sirah kata An-Najashi yang ini nama dia Ashumah dengan sad, Ashumah. Najashi itu gelaran kepada Maharaja Habasyah, Ethiopia. Macam orang lain lah. Rom orang panggil Kaisar, Parsi nama dia Kisra, Mesir Muqawqis kan. Najashi Ethiopia, Malaysia yang di Pertuan Agong. Itu zaman kita lah, zaman Nabi tak ada tu. Kita berhenti sekatu ya. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mengisytiharkan kematian Najashi. Padahal pada waktu itu tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp. Nabi isytihar dia bila? Pada hari dia mati. Kalau kata seminggu lepas pada dia mati Nabi kita isytihar, mana sabar? Mana ada orang mari daripada Habasyah sampai ke Madinah. Ini diisytiharkan pada waktu yang sama, itu mukjizat. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke tempat salat bersama kaum muslimin dan mendirikan salat jenazah ghaib. Nabi kita salat jenazah ghaib dengan bertakbir sebanyak 4 kali.
Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Tanda pelajar, hadis Najasyi ini akan diulang beberapa kali dalam tajuk kita pada kali ini. Dalil bahawa solat jenazah itu 4 kali takbir. 4 kali takbir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada orang yang berhutang. Orang berhutang tak boleh tak bayar, lepas tu dia mati. Nabi kata, sallu ala sahibikum, solatlah kamu ke atas jenazah sahabat kamu ini. Solat. Hadis ini rawahul Bukhari. Perintah ini al-amru lil wujub. Bila Nabi perintah, mana wajib. Wajib kena buat. Tapi kenapa jadi fardu kifayah? Sebab Nabi SAW perintah orang buat, dia tak buat. Ni dalam bab orang yang orang yang berhutang. Maknanya kalau benda tu wajib semua, Nabi kita tak ada kecuali. Nabi kata mu solat, aku tak boleh solat sebab dia ada hutang. Itu di dalam hadis ini. Dan syarat nak solat, tidak sah solat atas jenazah melainkan setelah dimandikan. Karena itu tartib kitanya, tajhizul mayyit bermula dengan mandi, kafan, solat. Waktuha, bilakah waktu solat jenazah? Adakah waktu solat jenazah? Jawabnya, tajuzus salatu 'alal mayyiti fi kullil awqat. Solat jenazah boleh lakukan pada setiap waktu, mana-mana masa. Jenazah siap diuruskan, sudah kafan siap, hayah usolli. Dan tidak makruh dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Waktu larangnya kita lah, waktu larang solat sunat itu, kerana ia sembahyang yang mempunyai sebab. Akan tetapi makruh menentukan waktunya pada waktu-waktu ini. Tanda pelajar, kalau kita kebetulan, contohnya mayat baru sampai di kubur, dah dekat dengan maghrib dah, boleh je tanam. Tapi kalau kita nak istihad, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan solat jenazah 10 minit lagi nak masuk waktu maghrib, sebab waktu itu waktu larangan solat. Tapi kalau kebetulan, teruskan, tak payah tunggu malam, tunggu orang bayar dulu. Ni bukan nak buka puasa ya, tak boleh lagi tak azan dah. Cuma dah mayat baru sampai, solat. Adapun sekiranya demikian bertepatan, maknanya ittifaq, memang kita rancang, tulis bertepatan itu, bertepatan mana kebetulan, bertepatan dengan mana kebetulan, maka tidak makruh. Kebetulan mayat dah sudah solat. Dan boleh dilakukan pengkebumian pada waktu malam tanpa makruh. Orang ni mati malam, tak payah tunggu esok, tanam je. Kerana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Fatimah radhiyallahu anha dan Khulafa Ar-Rasyidin, 3 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, selain daripada Sayyidina Ali, dikebumikan pada waktu malam. Itu dalil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah melakukannya kepada sahabat. Nabi kebumikan mereka pada waktu malam. Dan disunatkan, disegerakan pengkebumian tanpa ditangguhkan. Itu bab lain dah. Yang sana waktu. Sebabnya di antara lagi, kita disunatkan kalaulah mayat ni sudah selesai, segerakan kebumian, jangan duk tunggu-tunggu lagi. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, katanya, Uqbah kata apa? Thalasu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fihinna ila akhiri. Ada 3 waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat sunat, maksud dia situ, salat sunat. Tulis salat sunat. Dan mengebumikan orang mati padanya. 3 waktu ni Nabi larang. Dan disebutkan waktu itu tanda. Yang pertama, apabila matahari berada di garisan khatul istiwa. Mana matahari duduk di atas langit, tengah-tengah kepala tu. Sebelum masuk waktu zuhur. Itu dilarang. Yang kedua, wattulu
ketika terbit matahari. Matahari nak terbit, kita kata waktu syuruk. Bila masuk syuruk, tamat waktu subuh, itu dilarang. Wa al-ghurub, ketika matahari nak terbenam. Ketika nak terbenam matahari, dekat nak maghrib, itu 3 waktu dilarang. Jadi kita tahu waktu ini nak solat sunat tak boleh, nak kebumikan jenazah tak boleh, kecuali solat sunat bersebab ataupun jenazah baru tiba, baru sudah solat. Kebumikan tak apa. Tanda hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Dan jangan menangguhkan jenazah. Dengar ni. Jangan menangguhkan jenazah, mengebumikan jenazah kerana untuk menambahkan orang yang solat. Nak suruh ramai orang semaya, kita tunggu dulu. Atau untuk mensolatkan sekali lagi, kita semaya 2 kali, 3 kali lah. Kumpulan habis dah, tunggulah kok orang mari lagi. Bahkan mereka boleh sembahyang di atas kubur. Kalau kita orang tu mari lambat, solat je di atas kubur. Pergi semaya kubur, mayat pergi kubur dah. Solat atas kubur itu dibenarkan solat jenazah. Adapun solat lain tidak dibenarkan, di mana di atas kubur. Waktuha, tanda belajar. Waktu solat jenazah bila? Maaf, sesara ni kita pergi kepada makanuha. Makanuha iaitulah tempat solat jenazah. Tulis nombor 3. Tempat kita nak solat jenazah di mana? Boleh dilakukan solat jenazah di surau, musalla atau makna tempat solat. Biasanya Nabi kita buat tempat solat je di padang, tempat luas. Di masjid boleh. Dan selainnya di rumah boleh juga. Sudah kita mandi mayat, kita nak solat jenazah ni di rumah dia, solat je. Kebetulan rumah dia pun luas, tidak mudarat kalau orang naik ramai atas rumah tak runtuh, kan? Solat. Lebih-lebih lagi ni sana tulis ni, tambahan ni Abu Anah kata ni. Lebih-lebih lagi kalau orang tu jenis kaki tak pergi masjid, solat je di rumah dia. Buat apa nak pergi masjid? Kata di para ulama, kita pergi masjid berdiri, bukan pergi masjid melentang. Orang yang melentang pergi masjid ni, maya di rumah dia lah baik. Dan sunat dilakukan di masjid kerana manusia berkumpul padanya. Mana kalau kebetulan masa tu waktu solat, orang berkumpul di masjid, elok kita bawa mayat ke masjid, biar ramai. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Suhail bin Bayda fil masjid. Nabi kita solat jenazah Suhail bin Bayda dalam masjid. Hadis rawahu Muslim. Hadis sahih ini. Nabi kita solat di mana? Dalam masjid. Baik. Tanda tepi. Mayat ke bumi tanpa solat. Orang ingat ke solat dah. Jangan kita aneh buat dia. Apa jadi? Jika mayat dikebumikan tanpa disolatkan ke atasnya, hendaklah disolatkan atasnya di kubur. Tak payah gali semula. Dia orang ni tanam jenazah tadi tak solat, gali semula, la. Kita pergi atas kubur, solat Allahu Akbar, selesai masalah. Dan dikhaskan sahnya sembahyang atas kubur. Ini tanda pelajar. Siapakah yang boleh solat atas kubur? Jawabnya. Dan dikhaskan sahnya sembahyang atas kubur bagi orang yang difardukannya pada waktu kematian. Maknanya orang yang hidup ada pada waktu mayat itu mati. Contohnya orang mati di kampung kita ni, ataupun mati di lain tempat, tapi kita ada dah. Cuma kita pergi jauh. Lepas tu kita pergi kubur, boleh solat. Itu maksudnya orang yang difardukan pada waktu kematiannya. Maknanya orang yang hidup zaman dia tu, sekali ingat dia masa tu. Cuma kita tak ada di rumah, kita pergi solat, boleh. Kerana ia dilakukan fardu yang diserukan kepadanya. Mana orang salat jenazah ni waktu orang tu mati.
Adapun selainnya hok lama-lama dah. Tok kita hok mati 50 tahun dulu. Tak? Kita ni baru cucu baru pandai solat jenazah. Baru sudah ngaji di Pondok Sungai Durian contohnya. Tak, belajar solat. Atuk saya ni, saya tak solat lagi atas mayat dia ni. Boleh tak kita pergi kubur dia solat jenazah? Tengok kita. Adapun selainnya, mana orang hidup zaman lain, musim lain, maka dia melakukan tatawuk dan solat ini tidak ada tatawuk. Tak ada solat sunat sekali yang kedua kepada si mati. Sembahyang sukarela tidak ada. Dan sesiapa yang telah mengerjakannya sekali tidak perlu diulangi. Kita mayat dah tadi. Contohlah kita kata kita solat jenazah di rumah, kan? Engkau kita cucu dia, anak dia, Allahu Akbar. Lepas tu kita pikir jangan pergi ke masjid. Orang solat pula. Kita solat kali yang kedua, tak payah solat. Kita tunggu yang tepi. Saya dah solat tadi. Bagi tahu. Tidak perlu diulangi. Dan tidak perlu diulangi yang tidak diseru dengannya. Mana orang yang tak ada di zaman itu tak perlu solat jenazah ke atas mayat itu, maka tidak boleh disolatkan ke atas jenazah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak di atas kubur selainnya. Tak boleh. Kalau tidak kita pergi Madinah mayat jenazah lagi kita. Enggak kita tak mayat lagi, atau kita pergi kubur datuk kita ataupun ayah kita, ayah mati kita kecil, kita dah besar pandai solat jenazah, aku nak pergi solat kubur ayah aku lah, tidak ada. Jadi kita hanya boleh solat bila orang yang ada pada zaman itu saja boleh solat ke atas jenazah. Hak lain-lain doa kata ayah kita, Rabbi ghfirli wali walidaya wali ajdadi wali jaddati, boleh. Ampun dosa aku, dua ibu bapa aku, datuk aku, nenek aku, tok yeng aku, boleh. Baik, tamatlah kita yang ketiga, kita berpindah ke yang keempat, syurutuha, syarat-syarat solat jenazah. Bagi sahnya solat jenazah disyaratkan syarat-syarat sembahyang yang lain. Kerana ia dinamakan sebagai solat, maka ia sama seperti sembahyang yang lain, maka disyaratkan suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat, suci dari hadas besar dan kecil, menghadap kiblat, menutup aurat, sebagaimana disyaratkan mendahulukan mandi mayat. Mana kena mandi dulu baru kita salat. Dan tidak disyaratkan waktunya, maka ia boleh dilakukan pada setiap waktu dan tidak makruh pada waktu-waktu terlarang, kerana ia mempunyai sebab seperti yang telah kita jelaskan tadi. Apabila orang yang mengerjakan sembahyang mampu berwudu, kita mampu wudu, tidak sembahyang melainkan dengan ada wudu. Jika tidak mampu berwudu, hendaklah bertayamum. Dan tidak sah tayamum dengan kemampuan berwudu sekalipun ditakuti luput waktu. Contohnya kita mari, orang nak mayat jenazah ni, cari air tak ada, pak tepuk, ambil tayamum, Allahu Akbar, tak sah. Sebab solat jenazah tidak luput. Kamu boleh ikut ke kubur, boleh pergi ke mana? Kubur. Biar dia solat, dia angkat pergi, kita ikut ke kubur. Apa susah? Solat jenazah tidak disyaratkan berjamaah, maka boleh dikerjakan secara bersendirian, seorang boleh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, manusia mensolatkan secara bergiliran. Sahabat-sahabat Nabi dia tak kumpul ramai-ramai. Dia masuk beberapa orang dalam rumah Nabi, Allahu Akbar, solat, masuk orang lain pula. Keluar hak ni orang lain masuk. Rumah dia kecil. Kan lamma mata sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi nas faujan. Maknanya secara berpuak-puak, bergilir-gilir. Hadis ini rawahu al-Baihaqi bi isnadi an Ibn Abbas. Akan tetapi disunatkan berjamaah. Eloknya kita solat berjamaah. Seperti mana diriwayatkan oleh Malik bin Hubairah dengan Hubairah. Tulis pelajar. Ada seorang lagi Malik, nama dia Malik bin Huwairith, itu yang rawi sifat solat Nabi. Hak ni rawi sifat solat jenazah. Malik kata apa?
bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufuf minal muslimin illa aujaba." Allahu akbar. Dengar ni. Maksudnya, tidak ada seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan 3 saf. Kalau kita nak buat saf, orang mati solat, kita buat 3 baris. Walaupun masjid kita ni pada panjang pagenulak, kita potong, kita buat 1, 2, 3. Biar jadi 3 sufuf. Nabi kata apa? Apabila disolatkan 3 sah dari kaum muslimin, nescaya Allah akan mewajibkan baginya syurga atau diampuni dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Hadzal hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Kita kena banyakkan saf dia. Lagi banyak saf, lagi cantik. Fardu itu, fardu apa? Fardu kifayah tadi. Fardu itu telah gugur dengan 1 kali solat. Solat seorangnya gugur. Kerana terhasil fardu dengan sembahyangnya. Sekalipun yang mensolatnya anak kecil mumayyiz. Masya Allah. Budak umur 10 tahun belajar solat molek-molek, lepas tu dia pergi seorang solat atas jenazah tu, maka gugurlah fardu kifayah. Alhamdulillah. Sekalipun yang mensolat itu anak kecil mumayyiz menurut pendapat yang sahih, akan tetapi tanda ni, akan tetapi al-jama'atu afdal, solat berjamaah itu lebih afdal, dan ramaikan bilangan jemaah lebih afdal lagi. Sekiranya sembahyang jenazah dilakukan oleh bilangan melebihi yang disyaratkan, maka sembahyang semuanya jatuh sebagai fardu kifayah. Dia nak seorang ya, kalau 1000 orang solat, semuanya fardu kifayah. Jika sembahyang 1 puak manusia setelah dilakukan oleh 1 puak, maka sembahyang semuanya fardu kifayah belaka. Tak ada. Tidak gugur kefarduan sembahyang jenazah dengan wanita. Kampung ni ada laki-laki tapi wanita nak solat, tak gugur fardu kifayah. Jika di tempat itu ada ramai lelaki, tak jadi orang perempuan, sabarlah, jangan marah. Atau anak kecil mumayyiz ada tapi dia tak solat, wanita solat, tak jadi. Menurut pendapat yang sahih, kerana ia termasuk meremehkan mayat. Di tempat itu ada ramai laki-laki, atau seorang laki-laki, atau anak kecil mayit, tak boleh. Dan kerana keahlian lelaki untuk ibadah lebih sempurna, tanda pelajar, jangan pula kecil hati orang wanita. Sebab laki-laki ni dia tidak ada cuti. Wanita dia ada cuti 5 hari, 10 hari, sampai 15 hari boleh cuti dia. Maka doanya lebih dekat kepada pengkabulan. Allahu Akbar. Ni kena bincang sikit lah. Wanita pun ramai juga yang mustajab doa kan. Jika di sana ada lelaki, maka wajib sembahyang ke atas wanita, dan fardu itu gugur dengan perbuatan mereka ketika itu. Kalau ada, dia kata, illam wa idza lam yakun hunaka zakarun. Tanda kita ni buat nak pula dah. Dan jika di sana tidak ada, tanda baik-baik, tidak, kalimah tidak tu tanda situ. Dan jika di sana tidak ada laki-laki, tak ada orang laki-laki dalam kampung ni, semua sini wanita belaka, dia panggil kepulauan wanita contohnya, macam mana? Maka wajib sembahyang atas wanita, dan fardu itu gugur dengan perbuatan mereka ketika itu, sebab tak ada laki-laki. Dan mereka hendaklah sembahyang secara bersendirian. Wanita boleh solat seorang-seorang, kerana wanita tidak disunatkan berjamaah di dalam solat jenazah. Tapi kalau dia ikut imam, tak ada masalah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, jika mereka, yakni wanita, salat secara berjamaah, maka ia la ba'sa, tidak mengapa.
Tidak kata siapa mereka salah, berdosa, tidak. Cuma wanita tu dianjurkan solat bersendirian. Tapi zaman kita gini, wanita tak solat jenazah. Keluarga dia mati ke siapa mati ke, kalau solat di rumah, dia pakai duk tengok saja, dia ambil gambar, kan? Lah, kena tukar budaya ni, silap. Yang betulnya wanita kena solat jenazah juga. Sebab itu ayah dia, itu suami dia, itu nenek dia, atuk dia. Biarlah dia solat dia sebalik tabir, kan, di atas rumah yang luas. Maka wajib didahulukan salat ke atas pengkebumian. Jangan bumi dulu baru salat dulu, atas bumi baru tanam. Jika mayat dikebumikan tanpa disolatkan, nyepakat tanah dah, maka semua orang yang ditujukan ke atasnya fardu sembahyang itu berdosa. Mana orang hak zaman tu, hak ada di kampung ni berdosa belaka, kecuali ada uzur. Dan dalam keadaan ini hendaklah disolatkan di atas kubur. Tak perlu kita gali semula kubur, pergi pagi kubur belaka, solat di atas kubur. Dan kubur tidak perlu dibongkar, tak perlu digali semula. Sebagaimana sah sembahyang setelah pengkebumian, dan yang demikian dikhaskan ke atas orang yang diperlukan sembahyang ke atas mayat pada waktu kematian. Jangan orang lain mari generasi lain, tak ada. Kerana sembahyang ini tidak ada tatawwu', mana tak ada sunat. Orang kata tak buat 2 kali, itu maksud tak ada tatawwu', tidak ada sunat, yakni tidak dibuat 2 kali. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingatlah, kan, solat jenazah ni, kalau tak solat lagi, kita boleh solat atas kubur. Tetapi sekiranya jenazah dikebumikan tanpa kafan, wajib kena gali kubur, kena mandi dia, kapankan dia. Itu lain. Solat tak apa. Sunat dijadikan, tak boleh, tulis tepi kita, saf, kedudukan saf solat jenazah. Sunat dijadikan sah solat jenazah 3 saf ke atas. Mana lebih lagi tak apa. Paling minima 3 saf. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca tadi. Nabi kata apa? Man shalla alaihi thalathatu sufuf faqad wajabat. Mana-mana orang muslim yang meninggal dunia lalu disolatkan 3 saf dari kaum muslimin, melainkan Allah Ta'ala mewajibkan baginya syurga atau diampuni dosanya. Kalau orang ni mati beriman lah, kan. Sunat memperbanyakkan jemaah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusalli alaihi ummatu minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa' fi illa syufi'u fi. Allahu akbar. Tidak ada seorang muslim disolatkan 3 saf. Ma min muslimin. Tengok tak ada sah di sini. Dia kata ma yusalli ali ummatun minal muslimin. Tengok. Tidak ada seorang muslim yang mati. Tulis mula apa? Disolatkan. Disolatkan oleh satu ummah, mana satu kumpulan daripada kaum muslimin, yang mencapai 100 orang semuanya. Nak 100 orang lebih, supaya meminta syafaat, minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla supaya ampunkan mayat ini, maka diberi syafaat padanya, diberi keampunan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maknanya naknya para pelajar sekalian, nak apa dia? Ramai bilangan. Syukur kita buat 3 saf, orang pula 100 orang lebih, lagi baik. Allahu akbar. Pasal itulah bila mari musim PKP baru ni, sedih lah. Keluarga yang mati pada saat itu, orang nak pergi solat tak boleh. Ada yang solat 5 orang, ada yang 10 orang, kan, nak panggil orang tak berani. Aku kena langgar PKP dan sebagainya. Kita kata fadlullahi wasi', walaupun orang ni tak boleh pergi, dia boleh doa daripada jauh, kan. Baik. Tulis kedudukan imam. Setiap fakrah tu ada tajuk baru. Tulis tepi kita,
kedudukan imam. Imam nak duduk kat mana solat jenazah? Imam nak duduk di mana solat jenazah? Imam dalam solat jenazah sunat berdiri di sisi kepala mayat lelaki. Kalau mayat jenazah ni lelaki, kita duduk dekat dengan kepala dia. Dan di sisi punggung wanita. Mana duduk di tengah-tengah. Mana kalau wanita, orang perempuan yang mati tu wanita, kita duduk tengah. Sebab bila duduk tengah tu nampak mayat tu terlindung daripada orang ramai. Mana dalil? Dalilnya kata Anas radhiyallahu anhu. Anas, bukan kata Anas. Anas sendiri, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mensolatkan seorang laki-laki. Dia jadi imam, solat laki-laki, lalu berdiri di sisi kepalanya. Dan dia solat kepada wanita, lalu berdiri di sisi punggungnya. Berdiri di tengah-tengah, di pinggang. Lalu Al-Ala ibnu Ziyad, murid dia, Al-Ala bin Ziyad, bertanya kepadanya, "Ya Anas, hakaza, beginikah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas wanita duduk di tengah, fil wasat, dan laki-laki duduk dekat kepala?" Qala, jawab Anas, tulis Anas kata apa? Naam, dia kata ya, beginilah yang aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ketika menjadi imam salat jenazah. Hadis ini rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Cuma macam mana kita nak kata? Dalam kitab kita ni tak sebut kepala kiri ke kepala kanan. Ada sebut tak? Tak sebut. Anda duk perhati tengok, kalau mayat laki-laki biasa dia orang tak sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau wanita, kita pusing kepala sebelah kanan. Dalam kitab ni tidak sebut. Cuma anda jumpa dalam sebahagian kitab, dia kata tujuan dia, illah dia, kenapa duduk di sini? Sebab bila kita orang laki-laki duduk sebelah kanan, kan, kita duduk dekat kepala dia, sebab rahmat tu lebih banyak ke arah kanan. Jadi kita bila kepala dia alik ni, alik kiri, kita duduk dekat kepala begini, jadi panjang lagi rahmat tu. Wah, itu yang diceritakan. Wanita kenapa pula duduk gini? Dia kata wanita kita duduk tengah, rahmat tu bagi dua. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Bila kita tengok kepada ulama hadis, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat solat, laki-laki duduk dekat muka, orang perempuan duduk di tengah-tengah? Jawab dianya, pada waktu itu mayat laki-laki ke mayat perempuan tak ada tudung, dia pakai letak gitu ya. Jadi bila kita duduk tengah, lebih terlindung kepada mayat itu daripada pandangan orang ramai. Pasal itu dalam kitab fiqh kita kata wal ana, selepas mayat wanita ini dijadikan penutup, macam kita ini kan keranda kita tutup, tak tahu laki-laki wanita, para ulama kata pada waktu itu tidak jadi masalah, nak duduk di kepala ke, nak duduk di mana-mana, bagi wanita pun tidak jadi masalah. Kita kata wallahu alam. Eloknya kekalkan seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki duduk di kepala, wanitanya duduk di tengah. Adapun isu kanan kiri juga tidak disebut. Sebab itulah anak kadang-kadang terkejut bila mayat duduk pusing kok ni contohnya, pakak marah. Allah tak reti mayat-mayat. Kita kata ada keluasannya dalam masalah ini. Tak duduk kelahi depan mayat. Kita nak solat jenazah sekarang ni, cuma kita pastikan mana kepala dia, kita duduk dekat kepala bagi orang laki-laki, yang wanita duduk di tengah-tengah. Kita kata wallahu a'lam. Panjanglah sebab tak ada sebut dalam kitab kita ni detail dah dia punya perbicaraan ni, tapi dia tak sebut. Nak pusing ke mana-mana tidak disebut. Wa yushtaratu, syarat dia. Syarat dianya disyaratkan meletak jenazah yang hadir di hadapan orang yang mensolatkan dia. Jangan tu imam duduk depan, jenazah belakang. Mayat duduk depan imam. Sebagaimana disyaratkan kubur berada di hadapan orang yang sembahyang jika solat jenazah di atas kubur. Kita nak solat jenazah kubur, kita pergi ni kubur dia, kita duduk belakang ni. Allahu akbar.
Tidak kata pusing beradak kau ni sebab muka dia hadap kiblat, kita ngadap muka dia. La. Kerana mayat seperti imam. Bila imam duduk depan dan mengikut apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, dibuat oleh ulama salafus salih, bahawa mayat itu duduk di hadapan orang yang salat. Kerana itu ahli-ahli motivasi kata, tuan-tuan, solatlah di belakang imam, jangan tunggu kamu disolatkan di hadapan imam. Tak. Masuklah masjid dengan cara berdiri, jangan tunggu masuk masjid dengan cara melentang. Bila kita pergi masjid melentang? Bila? Atas keranda. Nah, sekarang ni kita masuk masjid berdiri, alhamdulillah. Ataupun sekarang ni kita solat di belakang imam ke di depan? Belakang imam. Suatu hari nanti kita akan duduk di hadapan imam. Baik. Apabila berkumpul ramai jenazah, boleh disolatkan sekaligus. Contohnya kita ada 3 orang mati, maka kita boleh solat sekaligus. Kalau di Mekah sampai berpuluh orang sekali solat ada. Tetapi tengok ni cara susunan macam mana. Wa taqaddam, didahulukan yang lebih afdal. Maknanya kalau orang ni lebih afdal, lebih tinggi darjat dia, kita tak depan. Mana depan arah ke kiblat. Depan ke arah kiblat. Dan lebih afdal dengan ni tanda pelajar. Lebih afdal kalau jenazah ramai, kita solat secara bersendirian. Maknanya setiap orang seorang. Mayat ni ada 5 jenazah hari ni, tuan-tuan, kita akan solat jenazah 5 kali. Mari seorang tak sini, Allahu Akbar, Assalamualaikum, angkat pergi. Mari seorang yang kedua pula. Boleh kita buat 5 kali. Dan namun begitu, kalau dijamakkan boleh. Alhamdulillah. Tamatlah kita perbincangan yang kelima. Yang kelima dah kita. Arkanuha, rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat jenazah kan. Rukun dia sesungguhnya solat jenazah mempunyai 7 rukun. 7 rukun. Yang pertama niat. Yang kedua qiyam. Yang ketiga 4 kali takbir. Yang keempat baca Al-Fatihah. Yang kelima selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam doa kepada mayat. Yang ketujuh salam. Insya-Allah kita tamatkan perbincangan ni 7 rukun ini. Yang pertama an-niyatu, niat salat. La tasihhu as-salatu 'ala al-mayyit illa bin-niyyah. Tidak sah solat jenazah melainkan dengan niat. Berdasarkan hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Pandai belaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih dia, hadis nombor 1 dalam Bukhari, dan dikiaskan ke atas selain dari sembahyang dan ibadat-ibadat yang lain. Cuma cara dia macam mana, cara nak niat, tengok kita. Waktu berniat disertakan dengan takbiratul ihram, maka diniatkan dalam hati bersama takbir untuk menunaikan salat ke atas mayat ini. Tak payah duk main usolli alal mayyiti, tak perlu, tak kata. Kita pergi Allahu Akbar, niat dalam hati aku semaya mayat ni, habis. Cukup dah tu. Atau mayat-mayat, aku solat di atas mayat-mayat ini, amwat, hazihil amwat, boleh jika mereka ramai. Cukup dengan niat fardu. Aku semaya solat ni, fardu solat. Tidak disyaratkan niat fardu kifayah. Tak ada. Aku semaya atas ni mayat ni. Wajib niat ikutan jika orang sembahyang mengikut imam. Kalau kita ikut imam, kita kata aku makmum. Tidak wajib disebutkan nama mayat. Tak payah. Usalli saja aku semaya atas mayat Mamak bin Doloh. Tak payah. Dan cukup dengan niat sembahyang ke atas mayat ini. Aku semaya atas mayat ni. Depan kita ada ke mayat ni? Jika dia makmum. Dan meniatkan sembahyang ke atas jenazah yang disolatkan imam sudah mencukupi. Contohnya kita mari kemudian ada orang nak solat jenazah, kita tak tahu.
jenazah ni laki-laki ke perempuan? Nak tunggu cuma jatuh kata nak. Orang duk solat. Nah, kita pun Allahu Akbar, kita niat dalam hati kita, aku solat jenazah yang imam solat, ikut imam. Laki-laki ke perempuan, ikut. Sah. Tak payah duk cuma-cuma orang. Sudah mencukupi. Sekiranya disebut nama mayat, ini bahaya. Atau lelaki sedangkan mayat itu perempuan, atau sebaliknya tidak sah sembahyang kerana dia meniatkan selain daripada mayat itu, ini bahaya. Kita pergi kita Allah saja aku semayat, kita ni hati-hati kita, kebetulan kawan kita mati, kita pergi kawan kita nama apa, nama Yusuf mati, aku semayat atas Yusuf. Orang semayat tu bukan Yusuf, Usai nama dia, tak sah pasal kita semayat atas orang lain. Lebih baik menyelesaikan masalah, kita kata aku semayat atas mayat tu, hak depan email tu, ambil cerita siapa dia orang tu. Sudah mayat tanya, siapa saat ni tu? Orang ni, ya, ingat kau kawan saya. Dah mana kawanmu? Masjid lain. Kau lagi cari masjid lain. Yang penting solat tadi boleh pahala dah dia. Dia sebab dia niat solat ikut imam. Hati-hati dah, jangan duduk. Kalau kita fokus kepada satu benda, tak jadi bahaya. Yang kedua, al-qiyam, iaitulah qiyam makna berdiri dalam solat jenazah. Jika mampu berdiri sama seperti fardu yang lain. Kalau tak mampu, duduk atas kerusi boleh, duduk sela pun boleh, tidak jadi masalah. Yang ketiga, at-takbiratul arba', iaitulah 4 kali takbir. Rukun yang ketiga bagi sembahyang jenazah, iaitulah 4 kali takbir, termasuk takbiratul ihram, seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir bahawa Nabi SAW solat ke atas Najasyi dan dengan bertakbir sebanyak 4 kali. Tadi kita dah sebut tadi kan, hadis tadi. Dan para umat telah ijma' bahawa 4 kali takbir tanpa ditambah dan dikurangi. Panjanglah cerita sini ni. Ada legak riwayat kata Nabi kita ada takbir 5 kali. Kata di para ulama, takbir 4 kali ni yang terakhir, sebab tahun yang ke-9 matinya Najasyi. Najasyi mati tahun yang ke-9, tahun yang ke-10, tahun yang Rabiul Awal 11 ila Rafiqil A'la, Nabi SAW wafat. Maka duduk di 4 kali. Ini fiqh mazhab Syafi'i, ada lagi perbincangan yang lain. Bukan Syafi'i saja, boleh katakan fiqh 4 mengatakan 4 kali. Jika bertakbir 5 kali kerana lupa, tidak batal sembahyangnya. Kerana sekiranya dia bercakap dengan perkataan manusia dengan sebab lupa, tak batal. Dan di sini lebih utama sebab dia cakap dengan bahasa Allahu Akbar dan tidak perlu sujud sawi. Mana ada sujud sawi solat jenazah? Seperti mana? Jika bertakbir atau bertasbih pada bukan tempatnya, dan jika disengaja, maka tidak batal sembahyangnya menurut pendapat yang lebih sahih. Jika menjadi makmum dan imamnya bertakbir 5 kali, maka jangan diikutinya. Imam tersalah takbir 5 kali, terus ikut, kita diam je, kita baca doa je. Bahkan hendaklah dia memberi salam, kita panggil mufarakah, beri salam. Dan lebih utama menunggu imam untuk beri salam bersamanya. Kita tak payah angkat takbir, kita duduk diam je. Kita ingat yang keempat ni, Allah apa ni, doa yang keempat kita baca, imam angkat takbir pula kita diam, jangan ikut. Tunggu dia bagi salam, kita salam bersama dia, boleh. Ataupun kita mufarakah. Tapi eloknya jangan mufarakah, nanti hilang pula pahala berjamaah. 4 takbir ini wajib, jangan kurang. Jika luput, wajib diqadha. Contohnya kita mari, imam takbir yang kedua dah, lepas dia salam nanti, kita tambah 1 takbir. Dan sunat mengangkat kedua belah tangan separah bahu pada setiap kali takbir. Macam solat biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi angkat. Kemudian diletakkan setelah selesai setiap takbir di bawah dada seperti sembahyang yang lain. Allahu Akbar, duduk sini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
bahawa Umar Ibn Al-Khattab, ayah dia, mengangkat kedua belah tangannya dalam salat jenazah pada setiap kali takbir. Asar ini dikeluar oleh Imam Baihaqi dan dilakukan seumpamanya oleh Ibnu Umar, anak dia buat, dia pun sahabat, dan Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki melakukan demikian, lalu dia berkata dia menepati sunnah. Oh, orang ni ikut sunnah ni, asabas sunnah, ikut sunnah sebab dia angkat tangan letak sini. Dan sunat mengeraskan. Oh, apa dia keras? Keras macam mana? Tulis, menguatkan suara takbir tu. Allahu Akbar gitu. Bukan apa tempik. Allahu Akbar biar bunyi. Rukun yang keempat, membaca Al-Fatihah. Rukun yang keempat apa? Baca Al-Fatihah. Kena baca belakang, jangan tak baca. Wajib membaca Al-Fatihah dalam salat jenazah seperti sembahyang yang lain. Kerana umumnya hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang orang yang tak baca Al-Fatihah. Dia kata hadis ini sudah dibincang dalam. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ni, bahawa dia mensolatkan satu jenazah, seorang mati, lalu membaca Al-Fatihah, bunyi suara dia baca Fatihah. Patutnya perlahan, tapi Ibnu Abbas kuatkan suara dia. Kemudian dia berkata, aku kuatkan suara ini agar kamu mengetahui bahawa membaca Fatihah dalam salat ini sunnah. Bukan mana sunat, sunnah. Maknanya amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluar oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kita kena baca Al-Fatihah, jangan tak baca. Lebih afdal membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Takbir pertama kita baca. Jika dibacanya setelah takbir lain dari takbir pertama, boleh. Di Fatihah. Setelah sunat menyebut amin selepasnya, dan tidak disunat membaca surah selepasnya. Itu dipanggil takbir yang pertama, itu baca Al-Fatihah. Sunat memperlahankan bacaan Al-Fatihah sama ada di waktu siang atau malam. Lama kita salat jenazah malam, derah baca Bismillahirrahmanirrahim lah. Seperti mana diriwayatkan oleh Abu Umamah Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, di antara sunat dalam salat jenazah ialah bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah dengan perlahan, kemudian berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikhlaskan doa bagi mayat dan memberi salam. Itu tertib asalnya begitu salat jenazah ini. Hadis ini, hasar ini diriwayat oleh Nasa'i bi isnadin sahih. Disunatkan membaca ta'awuz dengan sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Kerana sunat bagi bacaan, maka ia disunatkan seperti menyebut amin dan dibaca perlahan, dikiaskan ke atas seluruh salat yang sirri, yang perlahan. Ingat lagi tu kan? Cuma jangan baca surah tak sunat. At-ta'awuz, a'udzubillah, sunat. Rukun yang kelima, as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berselawat ke atas Nabi, iaitu fardu dalam salat jenazah, dan tidak sah salat jenazah melainkan dengan berselawat. Berdasarkan hadis Abu Umamah yang terdahulu, disyaratkan selepas takbir yang kedua. Takbir yang kedua kita baca selawat. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammadin. Kurang-kurangnya, ya Allah kurniakanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak wajib berselawat ke atas ahli keluarga. Tak wajib. Kerana ia dibina di atas keringanan, bahkan sunat. Jadi sunat kita ringkaskan. Dan lebih afdal ialah membaca selawat Ibrahimiyah yang dibaca dalam salat pada akhir tasyahud. Afdal, mana kita ambil afdal lah, yang terbaik
Tak usah baca selawat yang pelik-pelik lah. Kita baca selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang keenam, ad-du'a lil mayyit. Mendoakan kepada mayat. Doa kepada mayat. Mendoakan mayat secara khusus adalah fardu yang wajib dalam solat jenazah. Doa ni memang kita tujuan solat jenazah ini, dan ia salah satu daripada rukunnya. Tanda pelajar, dia kata apa? Li'anna ad-du'a lil mayyit huwal maqsudul a'zam minas salah. Kerana mendoakan mayat adalah merupakan maksud utama, objektif utama solat jenazah itu, untuk doa kepada mayat, untuk doa kepada mayat. Dan sebelumnya adalah muqaddimah baginya, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a." Apabila kamu salatkan jenazah, maka ikhlaskanlah berdoa untuknya. Hazal hadis rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Maka tanda pelajar-pelajar, kita solat jenazah biarlah kita ikhlas. Jangan pergi kerana mikir solat jenazah ni boleh RM5, boleh nasi sebungkus, air sebotol. La. Kalau awak niat macam ni, tak usah pergi. Nabi kita suruh pergi niat ikhlas, kita pergi niat nak ambil pitih orang. La. Sebab itulah saya tegur, nasihat kepada para jemaah, para keluarga sekalian, kalau nak mari solat jenazah, jangan bawa nasi bungkus. Orang solat jenazah ni lillahi ta'ala, kerana Allah nak tolong mayat, bukan kerana nak makan nasi. Ni nak makan nasi, sudah mayat agak kelip ke nasi, padahal kubur pergi bawa nasi. Berasa malu kita ke mayat. Nak makan nasi, makanlah, tinggal luar tu. Jadi jangan jadikan budaya solat jenazah ni, biarlah kita buat solat secara ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Sekurang-kurangnya kita baca Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kata semua, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Pandai? Tak okey lah tak pandai. Dua patah ni tak okey tak pandai. Pasal tak nak tengok ramai orang tak salat jenazah sebab dia tak pandai nak salat. Kita kata jangan tuan. Malu kita kepada Allah Azza wa Jalla kalau buat perangai macam ni. Kemudian tidak cukup dengan berdoa secara umum bagi kaum muslimin dan muslimat. Kita kata Allahumma filil mu'minin wal mu'minat, itu umum. Bahkan wajib dikhaskan mayat dengan doa. Allahumma ghfir lahu. Hu tu ni mayat depan aku ni. Allahumma ghfir laha kalau dia tu perempuan. Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir laha kalau dia tu wanita. Kan? Kena khususkan. Jangan kata doa umum pula. Tanda pelajar, tempat berdoa dalam salat jenazah ni, doa selepas takbir ketiga. Tulis itu ketiga. Betul ayat. Doa selepas takbir ketiga wajib padanya dan tidak dibolehkan pada selainnya. Dan kita akan sebutkan doa yang maksur, yang lebih afdal dan lebih sempurna bagi mayat. Di sini sedikit perhatian dan juga rasa kesedihan. Sebahagian daripada imam, waktu solat jenazah selepas takbir yang ketiga, mereka doa pendek je, ringkas je. Doa yang maksud daripada Nabi pun kadang-kadang kita nak baca tak sampai habis. Allahu Akbar takbir yang keempat. Lepas tu dia pergi doa di mana? Dia pergi berdoa selepas solat. Tidak ada dalam mana-mana kitab. Tulis pelajar. Tidak ada dalam mana-mana kitab, tidak ada dalam mana-mana riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berdoa semula lepas salat jenazah kepada mayat. Jadi kita nak doa di mana? Dalam solat
Sebab doa itu adalah merupakan objektif utama kepada salat. Tiba-tiba kita kecilkan dia. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi anhu. Allahu akbar. Takbir yang keempat. Lepas maya bukan main lagi baca doa. Berlenggak-lenggok lagi. Dengan berlagu lagi. Kita kata kenapa kamu tukar tempat? Ana baca sebuah kitab, tanda kitab ni. Tuan-tuan belajar tanda. Nama kitab Al-I'lam wal Ihtimam bi Jam'i Fatawa Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari yang meninggal pada tahun 926. Oh, kalau di dalam fiqh Syafi'i kalau kata Syekhul Islam, inilah dia, Zakaria Al-Ansari. Kitab ini cetakan Alamul Kutub, muka surat, tanda belajar, muka surat 85. Su'ila Syekhul Islam, orang tanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala anil qiraati lil mayyiti ba'dal faraghi minas salati alaihi wa janazatuhu mawdu'atun hatta yufrugha minal qira'ah. Soalan, Syekh, apakah hukum kita duduk baca doa, duduk baca Fatihah selepas daripada solat jenazah, jenazah itu masih lagi ada depan kita tempat solat, tidak diangkat jenazah ini sehingga selesai doa, selesai habis acara dulu. Hal huwa hasan, adakah perbuatan itu baik? Aula, ataupun tidak baik? Li mu'aradatihi sunnatul isra', kerana dia menyalahi sunnah yang dianjurkan segera lepas solat angkat. Wa iza qultum bihadza, kalau kamu kata tak baik, fahalin nahi an zalika yusabu amla, kalau kita larang perbuatan itu dia boleh pahala atau tidak? Jelas soalan. Fa ajaba, jawab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bi anna al-aula wal ahsan al-isra' bil janazah. Sepatutnya yang terbaiknya lepas solat segera angkat mayat keluar pergi ke kubur. Wal qira'atu fi hadzal mahalli khilaful aula, duduk baca lagi doa lepas pada solat ini menyalahi yang aula, khilaful aula. Wan nahi anha musabun, siapa dia larang orang itu boleh pahala. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan di sini lepas solat jenazah, kita berdoa yang doa dengan doa yang maksud yang Nabi kita ajar dalam solat. Lepas solat, lepas salam terus kita angkat. Kata di Syekhul Islam itu yang terbaik. Kalau orang buat juga kita larang, musabun, kamu dapat pahala melarang perbuatan itu. Wallahu a'lam. Ambil dalam kitab, apa nama kitab dia? Beli kitab ni, Al-I'lam wal Ihtimam bi Jam'i Fatawa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala. Kitab ini piau mazhab Syafi'i, bukan mazhab lain. Tamat kita. Kita pergi kepada rukun yang ketujuh, assalamu, iaitulah salam. Memberi salam. Memberi salam selepas takbir itu adalah rukun dalam sembahyang jenazah. Iaitulah seperti memberi salam pada sembahyang yang lain, pada kaifiat dan bilangannya dengan menyebut assalamualaikum warahmatullahi, kan, ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri, seperti mana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud katanya, ra'aitu thalathu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna, aku melihat 3 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan manusia meninggalkannya. Apa dia? Ihdahunna, yang pertamanya at-taslimu alal janazah, memberi salam ke atas jenazah sama seperti memberi salam dalam solat. Mana lepas kita semaya assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dalam ayat ini dia sebut sekali je, kan. Asar ini dikeluar oleh Imam Al-Baihaqi bi isnadin jayyid. Dia tak sebut 2 lagi sebab kita nak ringkaskan. Maka memberi salam itu hukumnya wajib, kerana ia sembahyang yang wajib takbiratul ihram, maka wajib keluar daripadanya dengan memberi salam, sama seperti sembahyang yang lain. Memberi salam selepas takbir yang keempat, dan sunat membaca antara takbir dengan salam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kata Allahumma
la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Dia tak terjemah, tulis terjemahan. Ya Allah, janganlah engkau halangkan kami mendapat pahala solat kita ini, dan janganlah fitnahkan kami selepas daripadanya. Mana lepas pada salam ni, jangan pula kami pergi buat benda pelik-pelik. Dah, pergi kubur buat benda-benda bid'ah, buat benda-benda mungkar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita solat jenazah ni sudah dapat pahala sebuti bukit. Jangan pula kita haruntuhkan pahala yang besar yang telah kita dapat ini. Oh ni ada terjemahan, dia ada, tengok. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan pahala kepada kami, dan jangan engkau memfitnah kami selepasnya. Dan sunat mengeraskan salam, maknanya menguatkan suara, Assalamualaikum warahmatullah. Inilah 7 rukun solat jenazah, fardu-fardu dan kaifiatnya. Dan sesungguhnya sembahyang jenazah seluruhnya adalah qiyam, zikir dan doa. Tidak ada padanya rukuk, sujud dan duduk, tidak ada. Kecuali orang yang tak mampu duduk, dia tak mampu. Kalau orang mampu, tak boleh kita langgar peraturan ini. Baiklah, apakah ad-du'aul ma'sur lil mayyit? Tengok pelajar. Doa yang maksur, apa makna maksur? Doa yang diriwayat diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi solat jenazah. Doa ni kita nak baca bila? Baca selepas takbir yang ketiga, bukan lagi baca lepas solat. Jangan buat peraturan sendirilah. Syariat dah buat dah peraturan kita takbir yang ketiga kita berdoa, kenapa kita gitu tukar format? Takbir yang ketiga baca doa pendek, doa hak lain dibaca lepas salat. Tak. Orang yang sembahyang jenazah hendaklah mendoakan mayat selepas takbir yang ketiga. Tulis pelajar. Bukan selepas salat. Tulis. Dan lebih afdal berdoa dengan doa maksur yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa riwayat. Kalau kita campur semua riwayat ni pun sekejap ya, bukannya lama. Kan? Yang pertama, Auf bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat jenazah, lalu aku menghafal doanya. Oh, dia hafal doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ni pula riwayat oleh 2 riwayat daripada Muslim dan juga Imam Bukhari. Hadis ni sahih. Mari kita baca belakang. Ikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Ada orang baca dengan bagi depan. Wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita as-thawbal abyad min ad-danas wa abdilhu dara khairan min darih wa ahla khairan min ahlih wa zawja khairan min zawjih wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabr wa min azabin nar. Menarik sekali doa ni, lengkap. Doa yang Nabi kita ajar ni semuanya comel belaka. Tapi kita rasa tak puas hati hak Nabi ajar, pergi cari lagi doa lain. Baca lepas solat pula. Kenapa? Tengok, ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Afiatkanlah, man afiat, sejahterakanlah dia dan maafkanlah dia. Muliakanlah kedudukannya, lapangkanlah kuburnya, bersihkanlah dia dengan air salji dan air sejuk,
bersihkanlah dosa-dosanya sebagaimana engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran. Gantikanlah rumahnya dengan rumahnya lebih baik daripada rumahnya, ahli keluarga lebih baik daripada ahli keluarganya, dan dengan pasangan lebih baik dari pasangannya. Masukkanlah dia ke dalam syurga, lindungilah dia dari azab kubur dan dari azab neraka. Jadi anak tak hurai di sini sebab kita sudah hurai dalam kuliah kita, kitab perisai Muslim. Tuan-tuan tengok di sana, bacaan ini telah dihurai secara panjang. Kata Auf, sehingga dengar ni, Auf bin Malik kata, sehingga aku berharap untuk menjadi mayat itu, aku harap akulah si mati itu, kerana berkatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda pelajar-pelajar, kalau orang tanya siapakah yang bercita-cita nak jadi mayat, jawab dia seorang sahabat nama dia Auf bin Malik. Dia kata apa? Wa hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyit. Aku, ya Allah, kalau akulah mayat tu, betapa berkatnya sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Mulianya para sahabat yang telah diriwayatkan oleh yang telah disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat dengan dua riwayat oleh Muslim dan juga oleh Imam Bukhari. Kita pergi pada bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah lalu membaca doa ni. Ikut semua. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna فأحيه على الإسلام ومن أمته منا فتوفه على الإيمان. Ya Allah, ampunlah orang-orang yang hidup dan mati kami. Jadi kita minta ampun juga, ya Allah, kita bukan nak masuk dia saja, kan kita hidup pun kena ampun juga. Dan orang-orang yang menyaksikan yang ada di sini dan yang gaib, maknanya yang tak ada dalam salat jenazah ini, dan yang kecil dan yang besar, lelaki dan perempuan kami, ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di kalangan kami, maka hiduplah dia di atas Islam, dan sesiapa yang Engkau matikan di kalangan kami, maka matikanlah di atas iman. Elok ni kita baca dua doa ni lengkap. Yang pertama tu khas untuk mayat saja, yang kedua ni campur mayat dan kita yang hidup. Alhamdulillah. Jadi pelajar-pelajar kena baca doa ni, wajib hafal. Pelajar-pelajar kita wajib hafal doa ni, kerana ini doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lain-lain. Masya-Allah. Yang ketiga, doa yang ketiga ni doa campur-campur. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i ini imam yang hebat. Dia petik doa ni daripada beberapa hadis. Beberapa hadis dia kumpul, kemudian dijadikan format doa jenazah. Dipandangnya sebagai elok untuk dibacakan kepada mayat, iaitu baca Allahumma haza abduka wa ibnu abdika. Tulis atas tu, ini untuk mayat laki-laki. Kalau mayat perempuan kita kena tukar format. Tengok di bawah tu. Jika mayat perempuan diucapkan Allahumma hadhi amatuka, Allahumma hadhihi amatuka, kan kita letak kurung, letak garisan di bawah abduka wa ibnu abdika tu. Allahumma hadhi amatuka ibnatu amatika. Tulis itu. Kena belajar tukar format. Kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha. Tak derah dah lah. Jangan baca kali tak baca, tak apa laju dah. Dengar mula. Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min rauhid dunya
وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك ورضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. Doa ni pelajar elok ambil besar-besar. Kalau ada orang mati, kita baca dalam solat jenazah, kita pergi baca di kubur sekali lagi. Sudah solat jenazah, sudah ke bumi, panggil semua keluarga dia, mari. Saya nak baca doa mayat. Kita baca kok Melayu pula. Ya Allah, sesungguhnya hamba lelakimu ini, sebut nama dia ni. Nama apa dia? Anak pada hamba laki-lakimu. Kalau hak orang wanita, kita tukarlah pula Allahumma hazi amatuka, kan? Ya Allah, ini hamba perempuanmu telah keluar dari dunia dan keluasannya. Allah, hari tu bebas dunia gimari, hari ni duduk dalam sepit kubur. Masya Allah, telah meninggalkan kekasih dan sahabat-sahabatnya padanya kepada kegelapan kubur dan apa yang akan dihadapinya. Ya Rabb, dia telah menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulmu, dan engkau lebih mengetahui dari kami dia ni betul-betul kau beriman atau tidak. Ya Allah, kami telah datang kepadamu dan engkau sebaik-baik yang didatangi, ya? Ia memerlukan kepada rahmatmu dan engkau maha kaya dari menyaksanya. Kami datang untuk mengharap dan meminta syafaat kepadamu, minta pertolongan. Ya Allah, jika dia berbuat baik, maka tambahkanlah kebaikannya, dan jika dia berbuat keburukan atas dunia dulu, maka maafkanlah dia. Jangan salah baca pula, ya Allah, kalau dia jahat atas dunia dulu, tak berat dalam kubur ni. Barak lagu ni. Ada kita dengar orang dia baca telkin, dia kata dia ni, ya Allah, kalau dia jahat atas dunia dulu, biar muka nak tiba dia berat-berat. Kata apa baca lagu ni. Jangan. Kita kena doa baik ya. Kalau dia tak jujur atas dunia dulu, minta Allah Ta'ala maafkan dia, ampunilah dia, terimalah dia dengan rahmat dan keredaanmu ya Allah, lindungilah dia dari fitnah kubur dan azabnya, lapangkanlah kuburnya, luaskanlah bumi dari menghimpit kedua rusuknya, berikanlah keamanan dari azab kubur, dari seksamu, sehingga engkau membangkitkan ia pada syurgamu, wahai Tuhan yang maha mengetahui. Tulis doa Imam Syafi'i ini
telah dinukilkan dalam kitab Al-Majmu' oleh Imam Nawawi. Tengok situ. Jika mayat perempuan diucapkan Allahumma inna hazi amatuka, panjanglah pula. Kemudian ditukar ganti nama laki-laki pada ganti nama perempuan. Tukar semualah, ka tu jadi ki belaka. Ini kena mengaji pula kita. Dan sekiranya membaca doa di atas bentuk muzakkar dengan menginginkan seseorang, boleh. Dengar ni. Kalau kita guna muzakkar belaka, Allahumma inna hazi amatuka qad rahalat ilaika, kemudian fa anta ghaniyun an azabi, kita tak tukar. Jadi hi belaka dengan dhamir muzakkar boleh, di atas dasar dia tu seorang mayat. Walaupun dia perempuan tapi dia mayat. Tapi kalau kita salah, tulis ni pelajar. Kalau tersalah pergi baca dhamir muannah belaka, ha belaka, boleh. Walaupun dia laki-laki, di atas dia tu orang jenazah. Tanda kitab tu. Jangan kata, "Oh, lebah kapur mari mana tok kabari." Saya lebah kapur, awak lebah kapur. Tak, kita belajar juga boleh. Alhamdulillah. Baik, tulis doa kanak-kanak. Jika mayat anak laki-laki atau perempuan adalah dibatasi atas hadis kedua ini. Jadi kalau kita mayat tu anak laki-laki atau anak perempuan, kanak-kanak, kita baca doa yang kedua tadi. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allah man ahyaitahu minna fahyi 'alal Islam wa man amattahu minna fatawaffahu 'alal iman, seperti yang telah kita baca dalam riwayat yang kedua tadi. Riwayat siapa? Riwayat Abu Hurairah. Dan ditambahkan dengan tambah lagi dengan ikut baca. Kalau banyak kanak-kanak kita tambah lepas pada Allahumma pilih hayyina, Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa zukhra wa 'izatan wa i'tibara wa syafi'a wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dah wa la tahrimhuma ajrah. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pahala pendahuluan, simpanan dan nasihat, pengajaran dan penolong bagi kedua-dua ibu bapa dia. Dia mati kecil ada dosa, dia jadi aset pahala kepada ibu bapa. Banyaklah dalam hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan mati anak kecil. Beratkanlah dengannya timbangan amalan kedua-dua ibu bapanya, kurniakanlah kesabaran atas hati kedua-duanya, janganlah memfitnah kedua-duanya selepasnya. Ada juga orang terfitnah dengan mati anak ni, mengamuk, jadi orang panggil sakit jiwa, macam-macam. Dan jangan mengharamkan pahalanya bagi kedua-duanya, maknanya jangan dia tak sabar. Kalau dia orang mati anak ni besar pahala kalau dia sabar, tapi kalau dia mengamuk hari-hari, kenapa lah Tuhan ambil anak aku, apa lah Tuhan benci, hilang habis pahala dia, rugi pahala. Anak rugi, mati, pahala apa hilang, wal-iyazubillah. Jadi bacaan untuk kanak-kanak ni tidak diriwayatkan daripada hadis. Cuma para ulama'nya tulis macam ni doa. Sebab tu kita kata kita kembarkan dia dengan doa yang maksur dan doa yang diambil, disusun oleh dalam kitab kita ini. Alhamdulillah, insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan bincang beberapa isu hukum yang berkait dengan solat jenazah. Maknanya dalam isu ni kita tamatlah perbincangan kita solat jenazah, cara-cara dia, kaifiat dia, syarat-syarat dia dan bacaan dia yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang warid daripada salafus salih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.